Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah masih lagi kekalkan dalam diri kita ini iman, Islam dan ruh. Kita masih lagi boleh bernyawa, bernafas untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita tambah amal kebaikan, kebajikan sebanyak mungkin dalam hidup kita sebelum Allah panggil kita. Baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Bila saya baca ayat ini, biasa pelajar yi ni dia boleh baca, dia boleh sambung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicipta kematian kehidupan kita ni adalah untuk uji di kalangan kita siapa paling baik amalannya, perbuatannya, tingkah lakunya, sama ada hablum minallah dan juga hablum minan nas. Baik, alhamdulillah tadi pengurusi, terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada pihak penganjur yang berhormat Puan Hajah Mumtaz binti Muhammad Nawi, pengurusi jawatan kuasa pembangunan wanita, keluarga, kebajikan dan kesejahteraan rakyat Kerajaan Negeri Kelantan. Yang berhormat Puan Hajah Wan Ubaidah Haji Umar, timbalan pengurusi jawatan kuasa pembangunan wanita, keluarga, kebajikan dan kesejahteraan rakyat, khususnya yang saya hormati dan juga idola saya waktu saya sekolah ni. Saya sekolah Tok Guru ni Aziz ni, saya sekolah Tok Guru ni lebih kurang 6 tahun. Jadi antara benda yang saya dengan rakan-rakan berebut setiap pagi sebelum sembahyang subuh, kami dikejutkan sekitar pukul 5 pagi. Jadi kalau boleh paling awal sampai tu lagi bagus sebab nak duduk bahagian sedepan. Kerjanya kepada dia, untuk yang pertama kalau boleh siapa yang boleh angkat mic bagi pada Tok Guru, berebut. Jadi ambil mic tu satu kebahagiaan boleh ambil. Dia panggil cordless mic tu lah, dia panggil, untuk bagi pada Tok Guru untuk jadi imam salat subuh. Dan kalau boleh pakat berebut belakang untuk pergi duduk depan Tok Guru bila buka kitab tasawuf tiap-tiap pagi, lebih kurang 6 tahun. Sampai kalau sains-sains saya ni, dengan saya sendiri pun kita boleh tahu dah tajuk dalam kitab ni. Tok Guru ulai kitab yang sama. Yang pertama ialah taubat, kedua disusuli dengan syukur, sabar, sampai ke peringkat kasyaf, tasawuf. Membentuk kami semua menjadi orang yang disebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya siapa yang takut kepada Tuhan mereka, rabbahum bil ghaibi lahum, dalam keadaan tak nampak pun Allah tapi takut, maghfiratun wa ajrun kabir, keampunan dan ganjaran pahala yang besar bagi mereka ini. Baik, tak lupa juga kepada yang berusaha Puan Zainiah Halim. Sebelumnya sebut Datuk Samusa ni antara kami punya idola lah waktu muda-muda dulu. Jadi apabila Datuk Sam berdebat dalam parlimen, kami ni ada rakaman. Jadi asrama ni dibenarkan untuk lihat perdebatan, pasang CD dan kami akan tengok beramai-ramai. Termasuklah pelbagai jenis perdebatan. Jadi saya rasa segan sebenarnya Datuk, rasa malu pun ada, rasa macam Allah lah, serah macam langit dengan bumi pun ada. Jadi apabila diberi kesempatan ini, terima kasih banyak kepada YB Hajah Mumtaz atas peluang diberikan. Jadi, baik, alhamdulillah saya terdetik satu perasaan kalau boleh saya nak bantu ataupun nak kongsi dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Bila saya diberikan peluang oleh Kerajaan Pusat, saya banyak pergi lebih kurang mewakili negara lebih kurang 15 buah negara. Termasuk saya ke UNESCO di bawah United Nations untuk bagi pandangan di peringkat antarabangsa.
Ya, bila saya berkesempatan pada umur saya 24 tahun, saya sempat jumpa dengan Yukio Hatoyama pada waktu itu. Saya pergi rumah dia untuk bincang macam mana soal pembangunan Jepun, macam mana budaya dibangunkan. Dan diberikan peluang untuk bersama dengan Princess Akishino, anak kepada Maharaja Akihito, yang lahirkan apa dipanggil generasi yang akan sambung generasi beraja lah di Jepun. Dan juga beberapa menteri yang lain. Saya sempat ke Myanmar mesyuarat dengan pemimpin di sana. Pada waktu itu umurnya 24 tahun. Jadi saya teringat pada waktu itu bila saya duduk sendiri mewakili negara, bawa bendera Malaysia ni, saya duduk sorga situ. Lepas tu ada lebih ke 11 buah negara yang lain. Saya kata ni lah mungkin kata Tok Guru, kita semua adalah pemimpin. Kamu semua akan jadi pemimpin. Dan bila pemimpin kena ada yang disebut sebagai kuwatul amin, kuwatul amin. Kuat, berkebolehan, profesional tapi amanah. Baru sedar, oh begitu. Jadi beberapa negara ini memberikan saya satu cetusan bila saya dilantik juga sebagai ahli lantikan menteri dalam soal pembangunan belia kepada Syekh Ricik. Saya tidak minta, tapi dipilih. Bukan ahli majlis tertinggi UMNO, bukan. Tapi sebagai ahli lantikan menteri, kerjanya untuk Majlis Perundingan Belia Negara. Jadi beliau minta untuk saya bagi nasihat. Apabila beliau melihat saya bentangkan 3 inisiatif kepada plan transformasi pembangunan belia Malaysia. Jadi 3 antara yang saya bentang, 3 ini saya bentang. Pertama ialah Parlimen Belia. Pada waktu itu beliau tidak bersetuju. Kedua, saya bentang The Leader dan juga MICO. The Leader ni yang dibuat oleh YBKJ sekarang ni, nama dia Perdana Fellow. Saya ambil contoh model daripada White House Fellowship Program dan juga Mentorship UK, Mentorship Program UK. Dan juga MICO. MICO kita ambil model dia daripada Peace Corps US untuk kita lahirkan volunteer leader. Jadi insya-Allah pengalaman sedikit sebanyak ini saya nak kongsikan bagaimana budaya wacana ini boleh memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi ketua-ketua jabatan, NGO semua sekali, saya minta maaf banyak kalau mungkin andai kata pembentangan saya ni ada silap fakta ataupun maklumat. Mohon maaf, mungkin boleh diperbetulkan. Baik, pertama sekali bila kita nak sebut tentang soal budaya cakna masyarakat sejahtera ini diterjemahkan oleh Kamus Dewan edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka. Budaya maksudnya tamadun ataupun peradaban. Cakna perkataan Terengganu bermaksud ambil peduli ataupun ambil berat. Ketiga, masyarakat sekumpulan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara-cara dan peraturan-peraturan tertentu. Dan sejahtera, bebas daripada segala macam kesusahan atau aman dan makmur. Itu dia punya maksud dari segi sudut tajuk. Baik, yang seterusnya ialah kita nak bincang soal kenapa kita kena ada soal cakna ni. Sebab apabila kita bincang tentang soal kesejahteraan rakyat, sebab kita selalu memandang bahawa kita semua tengok bahawa ini adalah kerja KJL. Ini adalah kerja kerajaan negeri. Ini adalah kerja jabatan. Ini adalah kerja pejabat daerah. Sampai hampir terlupa dia adalah kerja kita semua. Semua berperanan. Semua berperanan. Sebab itu saya nak sebut tentang soal ini. Sebenarnya hari-hari bila kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Wal asr ini pengajaran sangat besar. Semua orang rugi kata Allah. Semua manusia itu dalam kerugian illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan juga orang yang melakukan kebaikan, amal saleh, wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dulu saya diingat tafsir wa tawasau bis sabr ini ialah kita cuba kan sabar gitu. Tapi dalam proses kita nak didik, nak bentuk budaya ini, maksudnya ialah kita nak pesan benda yang baik, nak pesan mesti pastikan benda itu baik dan dengan sabar. Sebab nak bentuk budaya ini bukan senang. Mungkin saya bentang kata kerja ni, saya nak bentuk, saya nak minta semua sekali audiens pada hari ini untuk berfikir secara positif.
tolong jangan anggap bahawa apa yang kita nak bincang pada hari ini ni mustahil. Dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, budaya ilmu, orang muda nak pergi mari ngaji, satu budaya yang sampai hampir mustahil pada waktu itu. Mustahil orang nak mari duduk atas jalan raya nak dengar kuliah. Mustahil pada waktu itu. Tapi budaya ini, perkara ini dibuat sehingga kan jadi satu budaya. Hari Jumaat tu hari ngaji. Jadi orang tak rasa pelik pun nak pergi dengar ceramah, tak rasa pelik pun orang muda nak pergi dengar kuliah, tidak rasa pelik pun. Jadi budaya ini boleh dibentuk. Itu dia punya perkara asas, iaitu tentang soal kita kena terlibat sebagai rakyat yang ambil cakna dalam soal pembangunan negeri, dari soal kita nak melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sebab itu antara hadis Nabi SAW, maknanya Nabi ni ajar kepada kita, Islam ni ajar kepada kita untuk kita ambil cakna, ambil peduli, kita ada sikap cakna. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang riwayat Muslim dan Tirmizi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ada hadis sebelum sempas. Ni saya ambil ayat satu ayat ni je. Man yassara ala mu'sirin, siapa-siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, bantu orang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan bantu ke atas dirinya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Dan dalam soal ini pula kita sentiasa dengar dan kita dah sentiasa faham satu ayat Allah SWT sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kamu tolong bantu dalam kerja kebaikan dan kerja ketakwaan. Nak ajak manusia kerja baik, kerja takwa ni kita kena tolong bantu. Bukan kerja tok guru seorang, bukan kerja menteri besar, bukan kerja esko sahaja, bukan kerja ketua jabatan, bukan kerja pegawai daerah ataupun ketua jajahan semata-mata. Tak, dia adalah kerja kita semua. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang tolong bantu kerja tak baik. Dan dalam soal yang lain kita kena faham bahawa ialah dalam kerja ini dipanggil fastabiqul khairat, untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Kita pada hari ini majoriti biasanya kita sebut tentang soal nak buat benda baik ini, kita bicara tentang soal bukan kerja kita tapi kerja orang lain. Kita semua kata, oh ni bukan kerja saya ni. Hak ni kalau di sekolah kan, mungkin ada sekolah ramah ni. Di sekolah ini bukan kerja saya nak pastikan bersih kelas. Ni kerja orang lain, ada jadual dah kan. Perasaan bahawa bukan kerja kita untuk benda tu, itu bahaya. Maknanya sampai satu peringkat bukan kerja kita nak tengok siapa tepi jalan untuk kita kutip. Ini kerja MPKB kan? Gitu. Saya bila bercakap tentang soal MPKB ni, dulu orang semua salah ke MPKB. Ya, kotor. Saya kata measurement ataupun kayu ukur, indikator. Nak kata salah MPKB ni senang dah. Bila sampah dalam tong sampah, sampah di dalam tong sampah kosong, maknanya MPKB buat kerja. Tapi bila maknanya MPKB buat kerja. Tapi kalau sampah dekat tempat tu, sampah tu penuh, sampah limpah-limpah, tu tak dikutip, itu mungkin salah MPKB. Gitu. Tapi kalau sampah duduk keliling untuk sampah tu, tak ada orang letak di atas sampah. Yang menariknya kita ni tak tahu, mungkin ada betul kajian psikologi YB. Tu Datuk. Manusia ni tak faham perkataan jangan. Dia tak faham. Jangan buang sampah di sini. Kok paling banyak sekali. Nah, betul dari kajian dia. Lepas tu tulis pula sila. Kadang-kadang tempat dia tulis sila jaga kebersihan. Situ tempat kotor kali. Tapi tak boleh. Buang sampah di sini, tak ada siapa situ. Sila buang sampah di sini, tak ada siapa situ. Tapi jangan buang sampah di sini. Molek-molek ada yang dibubuh, ambil gambar lagi. Dengan bangga. Jadi sikap ini kita tak boleh nak salah ke orang banyak, sebab dia bermula pada diri kita. Dia start daripada bawah lagi, daripada kita. Sebab pemimpin hak ada pun bermula daripada bawah. Dia bermula daripada keluarga. Ini nanti saya ulas sikit-sikit.
Baik, seterusnya ialah cabaran membina budaya Cakna. Pertama, nak bina budaya ni satu jangka masa panjang. Saya bila sempat berada di Jepun, saya duduk rumah mak angkat saya ni, dia adalah merupakan pengetua sekolah kepada sekolah yang berumur 200 tahun di Ehime Prefecture ataupun di Kepulauan Mitsuyama, tak jauh dengan Hiroshima, tak jauh. Baik, saya tanya dia pada mak angkat saya ni bila saya pergi sekolah dia. Itulah sekolah elementary school, sekolah rendah. Macam mana budaya nak dibuat di Jepun? Nak cipta satu budaya, jaga kebersihan, hormat. Bila sebab saya masuk rumah mak angkat saya ni, dia tidak bawa saya pergi ke living room, dia tak bawa pergi ke ruang tamu dulu, dia tidak bawa saya pergi ke bilik tidur. Tak. Dia bawa saya yang pertama ialah pergi ke dapur. Bawa dapur dulu. Kepada hak dia tunjuk ialah 4 jenis tong sampah. Pertama benda hak dia ajar saya masuk dalam rumah, bukan lagu mana nak tekan tengok TV, bukan. Mana peti ais, bukan. Nak minum air ke apa, tak ada. Dia tanya sebab saya nak duduk rumah dia tu beberapa hari. Dia ajar ke saya ni 4 jenis tong sampah. Kalau nak buat tong sampah sini 4. Pertama kita biasa 3, ni 4. 3 tu standard lah, kertas, botol, tin, plastik, apa kan. Yang terakhir, yang keempat tu dia panggil sisa makanan organik. Sebab sisa makanan ni semua tu plastik dibungkus dengan 4 yang berbeza, diletak luar ni, dan dia panggil di Jepun dia tidak panggil dia panggil apa dia pekerja kebersihan, dia tak panggil, dia panggil health engineer, dia panggil jurutera kesihatan. Nak jadi gaji dia 8,000 USD sebulan. Siapa dia nak jadi hijau kutik sapah, dia mesti masuk exam dulu. Dia ada ujian lisan, dia ada ujian bertulis. Gaji dia 8,000 USD. Lagi mahal daripada hijau duduk dalam office. Hijau dia kutik sampah saja. Kepakaran dia ialah mengasingkan jenis sampah. Jadi saya tanya dia, macam mana budaya ni dibentuk? Dia kata memerlukan jangka masa panjang. Jangka masa panjang bagi mereka ialah, bila saya tanya satu-satu gerai ni nak panggil long term, dia panggil long term punya hijau di Jepun ini, satu-satu gerai ni atau kedai dia buka ni, saya tanya dia berapa lama dah buka. Oh, ini jangka masa panjang. Jangka masa panjang kita orang Malaysia ni 30 tahun, 50 tahun. Dia jangka masa panjang ialah 200 tahun. Itu maksud dia jangka masa panjang. Jadi budaya ni dibentuk, dia kata bukan senang, tapi dia bermula daripada rumah. Jadi budaya ni cabarannya memang susah, dia tak boleh buat sehari. Di Jerman nak didik masyarakat dia untuk kitar semula. Dalam soal kita semula ni, di Jerman memerlukan kepada hampir 50 tahun nak didik tentang soal tu, sampailah dia boleh buat bisnes menghasilkan besi saja, besi dengan tin. Dia boleh buat bisnes recycle ini, pendapatan 60 juta USD sebulan, setahun. Dengan urusan cara kita semula saja sampai ke peringkat itu. Tapi jangka masa yang panjang dan perlukan komitmen, perlukan istiqamah, memerlukan perancangan dan plan tindakan yang teliti. Lepas tu gabungan pelbagai pihak dalam masyarakat. Masyarakat kena bergabung, dia bukan KJL, MPKB ataupun majlis daerah ataupun mana-mana, tak, bukan. Dia adalah gabungan daripada staf mak dan ayah, staf anak, mak dan ayah, cikgu, pemimpin tempatan, tok pengulu, tok email, siapalah kepada menteri besar. Itu. Jangan kata so, kita kena buang satu sifat dalam diri kita ni, suka tunding ke orang lain, salah ke orang lain, gitu. Kurangnya kesedaran dan sikap terlalu pentingkan diri sendiri. Hak ni berlaku bila kereta comel, nak pergi buat sapah, nak letak dalam kereta takut bau kereta, lepas tu letak dalam boot kereta, nak boleh kau sapa tempat buat sapah tu jatuh, kita tak patah balik dah. Patah balik, ya tinggal lah kan. Lepas tu habis kereta langgar, habis siapa. Jadi budaya ni tidak ada, belum ada.
Tapi adakah mustahil? Tak mustahil. Kalau dulu orang kata nak pergi ngaji ni mustahil, nak pergi ramai-ramai ni orang muda matlah. Tidak mustahil. Tapi kita kena start lah ni lah. Yang kata oh mustahil, susah, tak boleh. Kita buat dah dulu. Kata baru attack, kita macam-macam program dah. Habis program dah. Oh tak biar lagi. Sebab tak bila saya tanya, saya cek beberapa program. Berapa dah buat dah? Berapa kali? Adalah sekali. Kata banyak dah kita buat 2 kali. Kita royak dah berapa kali royak? 50 kali? Tak apa lagi. Tak apa 5,000 kali lagi. Kita masalah cepat putus asa. Tak ada setahun 2 tahun. Bila sahabat saya ni kerja di, dia ada pengarah jabatan kepada ni, Ketua Menteri Melaka. Dia nak capai soal kepada dia panggil Melaka Maju 2010. Saya tanya lagu mana proses untuk didik soal kebersihan. Dia kata masa lama, dia kata 3 tahun. Ketua Menteri ni lalu jumpa tu kat dia kata, telefon selalu ke yang dipertua majlis perbandaran. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi suruh mai kutip siapa, dia kata. Bukan seni, dia kata. Bukan seni, nak didik. Dia pegawai KJI. Alah, dia pegawai KJI. Bukan saya kata dia pada BN ke apa. Tak. Sudut soal lamanya proses tersebut kena sopan. Kena gitulah. Lepas tu hilang sifat ambil peduli kepada permasalahan di sekitar mereka, sikap suka menyalahkan orang lain, tidak berusaha melakukan apa-apa perubahan. Maknanya tak ada perubahan daripada kita ni adalah satu perkara yang kita kena elok. Jangan harap ke orang lain, tapi kita kena start dengan diri kita, insya-Allah. Baik, budaya Cakna. Budaya Cakna ni apabila saya sebut memberikan impak yang besar kepada kesejahteraan rakyat. Kedua, pelbagai masalah dapat diselesaikan dengan mudah berkesan, memberi kesan yang besar kepada pembangunan sebuah negeri. 2 skop yang saya akan ulas. Kalau Datuk Usam sebut sudut soal pembangunan ekonomi, saya sebut soal kemanusiaan dan alam sekitar. Betul mempunyai kaitan kepada perkembangan sesebuah tamadun manusia. Baik, yang pertama saya nak ulas tentang soal kemanusiaan. Saya pecahkan iaitu kita kena bantu golongan yang memerlukan. Kita kena bantu golongan yang memerlukan. Sabda Nabi SAW, kita semua tahu belakang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tak sempurna iman kalau kita tak kasih kepada saudara kita ni, kalau kita tidak kasih dia sebagaimana kita kasih diri kita sendiri. Ini yang perlu kita ambil peduli, iaitu contoh, kita kena sentiasa mengambil tahu dan membantu mereka yang memerlukan. Manusia ni Allah takdirkan kepada kita ialah ada orang susah dan ada orang mudah. Ada orang mudah, ada orang senang, ada orang berada. Hijau yang beradil lah untuk ambil peduli kepada orang yang susah. Sebab itu antara firman Allah SWT, Allah SWT sebut, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Bagaimana Tok Guru ayat tadi, kul ma anfaqtum, wahai Muhammad katakanlah, ma anfaqtum, siapa-siapa yang menafkahkan, min khairin, daripada benda-benda yang baik, daripada benda-benda yang baik. Bukan benda hak kita tak pakai dah, bukan benda hak kita tak comel, benda bukan oh lebih makan ni baru nak ui, bukan benda hak kita sayang Nabi ajar. Min khairin, pertama sampai dia falil walidaini, kepada kedua ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wa ibnis sabil, orang hak dalam perjalanan permusafiran atau orang ngaji. Ini kita kena bantu. Ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Siapa-siapa yang berikan nafkah bantu orang-orang macam ni, fa innallaha, sesungguhnya Allah ni Maha mengetahui, Dia Maha membalas. Maknanya apabila kita beri benda baik ni, Allah akan beri kebaikan kepada kita. Ini hak paling penting. Kalau boleh kita kena faham. Di soal ini dia ada 2 bahasa. Biasa dipanggil philanthropist. Philanthropist ini disebut sebagai orang yang mencari sesuatu rezeki tapi niatnya nak bagi pada orang lain dengan tujuan nak bantu orang lain. Dia jadi kaya untuk bantu orang lain. Philanthropist. Philanthropist ini menariknya adalah perangai yang disebut Nabi SAW, mana kalau kita boleh harta
dalam Islam ajar zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Kita kena bantu. Kita kena cari orang hak lagu ni untuk dibantu. Dan orang yang ada sifat lagu ni, dia panggil dalam bahasa dia lah, bahasa dia panggil altruism. Maksudnya sifat suka ingin memberi, suka nak membantu. Dan nak bantu Islam ajar ialah dengan cara kita beri benda yang baik. Baik. Dan soalan ni, golongan yang memerlukan kemanusiaan, bila kita sebut tentang golongan memerlukan ni, kita biasa sebut siapa dia punya kerja. Pertama ialah adun, kawan satu. Orang susah, ni adun ni kena bantu ni. Lalu siapa dia lagi? Jabatan Kebajikan, Pusat Zakat. Okay. Kita start dengan orang lain dulu, lepas tu baru kita. Sepatutnya bila ada soal kemanusiaan ini, cakna dalam erti kata kita ambil peduli tu, bantu dia sekali. Bukan ambil peduli, tahu dia susah, memang dia susah. Dalam kampung saya ni, dia yang paling susah sekali. Lepas tu kita pun balik rumah makan sepatutnya. Tak, susah, dia memang susah. Adalah dalam 5 keluarga susah kat taman kita ni, daerah kita ni tahu susah. Oh, dia memang keluarga susah. Setahun, 2 tahun kemudian dia memang keluarga susah. Lepas tu kita buat apa dia? Kita sebagai rakyat ni hak tahu. Allah akan tanya kepada kita apabila kita tahu tapi kita tidak buat sesuatu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Kamu semua ni ada tanggungjawab, pemimpin. Dalam erti kata tak perlu pegang jawatan exco pun, tak perlu pegang jawatan sebagai penghulu pun, tak perlu pegang jawatan kepada dia pun, kita adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Nak uwi ke tidak bagi kita tu, nak uwi sedekah ke tidak, kita lah pemimpin. Nak tentukan tangan kita nak uwi ke, nak pergi bantu ke, ataupun tengok saja. Ini yang kita kena mulakan. Bukan kerja KJN dah. Tak. Kerja siapa dia? Kerja pelajar. Bagaimana saya pelajar nak bantu? Saya bukan ada duit. Tapi kita ada ilmu, okay? Gila ke rumah orang susah ni, dia mungkin tak lagi tuition. Tapi ajar anak dia, kalau sekolah menengah, ajar anak sekolah rendah dia ABC pada dia tahu. Kayak dia kata saya tak ada duit nak uwi sikit sekolah lagi. Balik cuti ke ataupun keliling sekolah kita kan ada orang susah. Sebab tu bila saya buat program pelajar universiti, pelajar college ke apa, nak didik budaya cakna, saya kata kita pergi rumah anak yatim. Tak payah pergi bersih rumah anak yatim tu, dia tahu nak bersih. Maka nak gotong royong ke apa tu kan. Alah, tu sekejap. Tapi kepada dia hak perlu dibuat oleh pelajar-pelajar universiti, college, hak pandai cerdik ni. Pergi ajarlah anak-anak yatim ni. Matematik ke, bahasa Inggeris ke. Ajar semaya ke. Anak yatim ni. Ambil tak ambil masa lama, 2 jam, 3 jam. Allah SWT perintah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Wal yatama wal masakin. Kita kena bantu. Jadi ini adalah kerja kita semua sekali. Bukannya kerja kerajaan negeri ataupun urus dia pelbagai. Bukan. Dia adalah kerja kita semua sekali. Golongan ditimpa musibah perlu dihulurkan bantuan dengan segera, bermula dalam kalangan ahli keluarga, seterusnya jiran tetangga. Lepas tu kita boleh berperanan sebagai perantara kepada pihak bertanggungjawab. Kalau kita tahu dalam keluarga kita ni ataupun anak beranak ataupun kawan kerabat ataupun ada orang dalam kampung kita ni mungkin yang susah, kerjanya ialah kita menjadi moderator, fasilitator, pemudah cara, pegawai perhubungan. Okey, dia tak nanti kerja tok ngulu. Tidak, tapi kita sebagai individu dalam masyarakat perlu berperanan bahawa contoh kita boleh sampaikan kepada tok ngulu. Kalau mungkin jiran kita tak tahu, kita boleh sampaikan. Itu antara perkara yang kita boleh buat. Tanggungjawab kita ialah mencari mereka yang memerlukan. Bak kata Tok Guru tadi, kalau kata tak ada orang mari kepada kita, sebab imam pemimpin atau rakyat biasa tak ada orang mari mengadu kepada kita, kerja kita ialah untuk pergi turun dan cari siapa dia orang susah. Wa imam kita tidak pegang apa jawatan. Wa imam walaupun kita tidak punya duit yang banyak. Tak. Tapi cari orang yang susah ini untuk kita bantu dengan cara kita maklumkan kepada pihak yang berkenaan. Ini jadi nak ayatnya. Budaya cakna ni boleh membentuk masyarakat sejahtera. Kalulah 20 orang buat lagu ni dalam satu kampung dan daerah, maka dia boleh berfungsi dengan baik. Pelajar tidak ada kewangan tapi boleh sampaikan.
Kita sebagai rakyat tak ada ni, tak ada kuasa dan sebagainya, boleh sampaikan. Baik, seterusnya ialah kemanusiaan lagi, ialah soal pencegahan jenayah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbi wa hiya ad'aful iman. Apabila perintah agama, Allah, Nabi SAW suruh untuk kita ni tengok, kalau tengok satu-satu kemungkaran, kita kena cegah. Kalau boleh royak, kalau tak boleh cegah pakai kuasa, sebab kita bukan MPKB ataupun ahli pihak berkuasa tempatan, kita kena royak sebagai individu, sebab tak ada kuasa, mungkin pergi boleh royak. Jadi bermula daripada kita nak royaknya, budaya cakna ini boleh dibentuk dalam masyarakat kita, insya-Allah. Dan dia bermula daripada sikap ibu bapa yang mesti kena cakna kepada perkembangan anak-anak dia ni, untuk soal pendidikan kerohanian, untuk mesti kena berani tegur anak. Jadi dalam program-program pengisian ini perlu dibuat, ibu bapa perlu faham tanggungjawab mereka. Sikap tidak peduli dan prihatin dengan keselamatan diri dan orang lain. Kadang-kadang rumah kita kunci dah, kita tengok rumah itu pagar orang sebelah tak kunci, dia tak perlu lapor kepada penghulu. Pergi jalan rumah tu, kata kau tak kunci, tolong kunci. Tak, tindakan yang simple tu tolak. Macam tu guru kata tadi, benda kecil yang padahal, tapi benda tu memberikan impak yang sangat besar kepada untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Okay. Patut perlulah mempunyai ilmu dan panduan berkaitan dengan pencegahan jenayah dan cara menghadapi jenayah. Ini saya sebut sebagai friends of crime prevention. Maknanya kita kena jadi rakan kepada usaha pencegahan jenayah. Alhamdulillah, saya diminta untuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk develop satu benda namanya Crime Awareness Team. Maknanya orang muda dilatih tentang lagu mana nak mencegah jenayah dalam masyarakat dia walaupun dia bukan polis. Maknanya lagu mana dia boleh berperanan untuk bantu cegah jenayah. Antara contoh perkara yang kita kena ada, walaupun kita ni bukan polis ataupun tidak mempunyai apa-apa jawatan, sekurang-kurangnya kita ada nombor telefon balai polis terdekat. Contoh hak berlaku di Ipoh ni, cerita menarik. Ayah dia ni tinggal anak dia dekat dalam kereta, pergi masuk kedai gambar. Dia buka pintu, tak sampai 5 minit. Tidak sampai 5 minit, orang masuk dalam kereta ni, ambil bawa lari kereta tu. Ayah dia ni tidak panik, terus buka handphone dia dan cari nombor telefon hak dia berada di situ, di Ipoh. Apabila dia call polis, antara kelebihannya ialah pada hari ini polis diminta untuk turun padat, dia panggil. Jadi dia menggunakan radio tu, tak sampai 10 minit semua polis tahu dalam keadaan dia panggil on the spot. Tak perlu pergi balai polis. Anak macam, oh kena report balai polis dulu, anak tak tahu pergi mana dah. Dah telefon balai polis terdekat. Bukan 999 tu, dia jadi panjang 999 tu urusan dia tu. Oh, siapa dia. Dia kalau balai polis ni daerah tu ataupun negeri tu, dia cepat saluran maklumat dia. Jadi polis dimaklumkan dalam masa lebih kurang 5 minit, 10 minit kereta tu boleh semula dengan penjenayah tu dapat ditangkap. Jadi perkara simple je, tapi lagu mana cara kaedah kita ni perlu diberikan, kita kena ada maklumat. Kerja siapa ni? Ini adalah kerja semua sekali, tapi untuk bagi taklimat adalah kerja mungkin untuk ngulu, mungkin pegawai daerah untuk buat program-program kesedaran tentang crime awareness team ini. Tapi siapa dia nak berperanan? Kita semua sekali. Kalau tengok orang mungkin berbahaya, cara dia jalan tu, maksudnya dia bawa beg, dia tidak lawan arus, tapi dia ikut arus, mungkin kita boleh royak, jangan duduk sini, kena duduk sebelah sana. Jadi cakna kita tu memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Tapi di Jepun, menariknya, dia adalah antara negara yang teraman di dunia. Jepun, kunci pintu tak payah. Saya jumpa di Mitsuyama ni, betulnya orang Kelantan juga. Jadi dia mari dengan ngaji engineering, duduk 3 tahun dah di Jepun. Saya tanya dia, sebalik. Saya rasa sedap duduk Jepun. Dia kata, apa? Tu bik rumah tak payah kunci, orang tak masuk rumah, orang tak pecah rumah. Lepas tu bila saya buat kajian juga, tak ada jenayah? Ada, dia kata. Apa punca dia? Sebab untuk menarik perhatian ibu dan ayah. Oh gitu. Mak ayah dia tak ada nak cara ke dia,
Lepas tu dia pergi curi di kedai-kedai ni, lepas tu kena tangkap. Dia bukan orang miskin, orang kaya. Tapi sebab nak suruh mak ayah dia mari tengok dia gapo ke, marah tak apalah. Tapi ambil cara ke dia. Dia cepat. Sampai lagu tu. Jenayah dia tidak banyak, tapi kes bunuh diri banyak. Sebab dia tidak ada iman, dia tidak tu. Sebenarnya saya belah tahun 15 tahun yang lepas, apabila saya dengar cerita Jepun ni dibangunkan sebenarnya berasaskan kepada Al-Quran. Saya kata betul kan ni. Saya waktu itu dicerita waktu runtuhan Hiroshima dan Nagasaki ni, dia jalan profesor ni, satu profesor ni, dia jumpa dengan satu kitab, satu buku lah. Lepas tu dia ambil, dia baca dan dia hayati, dibuang akidah saja. Hak dibuang akidah, tapi diambil budaya, ketepatan masa. Hak dia ambil ialah kebersihan. Hak dia ambil ialah menghormati orang lain. Hak dia ambil ialah amanah. Hak dia ambil hak tu. Tapi akidah tak ada. Tapi dalam sekolah mereka diajar tentang Islam, dia ajar. Bagi faham je lah, sekadar tahu. Baik. Maknanya saya nak ayat, kadang-kadang kita tak salah pun untuk kita belajar dengan dia, untuk kita ambil pengajaran. Seterusnya ialah pencegahan jenayah ini. Kalau kita boleh buat secara sekali, maknanya semua ambil cakna dan ambil peduli, insya-Allah kalau kita tengok berkemungkinan ada potensi untuk berlakunya jenayah, kita laporkan dengan segera. Seterusnya ialah kemanusiaan dalam sudut keruntuhan akhlak. Pada hari ini kalau kita kata keruntuhan akhlak yang berlaku, kita tahu keruntuhan akhlak yang berlaku adalah salah orang ni, salah orang tu, salah pejabat agama, salah tidak ambil tindakan. Dia sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi dia bermula salah pada diri kita juga. Apa dia hak kita buat? Allah lah kata, contoh simple kan, dalam tamai kita ataupun kampung kita nak, budak-budak ni tak pakai hijab lah kan ni. 2 tahun kemudian kita sebut benda ni, hak duk cerak tu tak pakai hijab lah kan tu. Lepas tu kita buat apa dia? Jadi antara benda hak saya sebut kepada pelajar-pelajar universiti, hak kolej Islam, hak ngaji agama, saya sebut benda ni. Saya pernah bincang dengan Dr. Abdul Basit. Antara benda hak saya sebut ialah para pelajar hak ada ilmu agama ini, hak ngaji Fiqh Usuluddin Syariah ni, usrah bagus dah. Usrah sama kita bagus. Alhamdulillah. Tafsir kitab Fizil Quran ke Madza Ya'ni ke Fathhi akan semua kita hadam dengan baik. Tapi Allah akan tanya kita apabila, kenapa kamu buat kamu je hak baik, tapi berapa banyak kamu bagi nasihat hak mana hak tak pakai hijab. Sebab itu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, semua orang tahu baca ayat ni. Kamu semua adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Syarat dia apa dia? Dia ada 2 syarat dia. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Kalau gitu kan. Alhamdulillah, yang muda kita duk ngaji kolej Islam ke apa ke? Bagus, usrah bagus, program mukhayam tarbawi ke apa semua bagus. Kita bagus, perempuan dengan pakai tudungnya. Tapi berapa ramai hak faham agama ini mari jumpa hak tak pakai kerja ni royak molek. Kata kita kena berubah. Berapa ramai hak royak? So, alhamdulillah bila saya sebut tadi ahli lantikan menteri, mai saya royak lah. Antara benda hak saya buat, alhamdulillah. Saya mahu sungguh soal K-pop. Waktu itu 2011. Melopak saya ni. Malu. Saya tanya ketua pengarah pada waktu itu Kementerian Belia dan Sukan, Tok Guru ada sebut tadi soal belia. Pak apa ni Datuk, saya tanya, buat program tak ada baca doa perancaran peringkat negeri, patut ada joget pauh lanjir ni. Jawab, dia jawab, tanpa kita buat ada baca doa, patut ada joget. Orang marah. Lepas tu tahun ni kita buat ada doa, kita ambil ni. Lepas tu saya jumpa pula dengan sebahagian dasar. Saya tanya dia, Datuk, bapa buat program gini ni? Ini adalah kehendak orang muda. Oh, tak dah jawab. Tu saya kata,
Ini bukan kehendak orang muda. Orang muda bukan separuh telanjang dia boleh cari, Datuk. Telanjang pun dia boleh cari. Bukan separuh telanjang ni tak ada gapo tu. Nah, syaknya. Mana kajian hak kata ni kehendak orang muda? Dengan dia ni tak seru oyak lah, mungkar maksiat, tak payah. Tak payah. Dia kena gikut alih lain sikit. Tak payah. Kena oyak gitu. Siapalah rupanya kemarahan saya ni dibincang oleh ramai pegawai, lepas tu saya dipanggil oleh timbalan ketua pengarah. Tak apalah, nak rakam pun tak apa, share. Lepas tu dia upload YouTube. Sampailah saya dipanggil oleh timbalan ketua pengarah. Dia kata, Suhail, kamu ahli lantikkan menteri. Oh, mana boleh kamu nak lantang cegah soal ni? Saya kata, saya betul lah. Surat saya tu, nasihat dalam surat tu tulis, tugas saya ialah memberi pandangan dan nasihat kepada menteri dalam soal pembangunan beliau. Bukan saya kena setuju belakang. Saya kata salah lah. Benda hak salah, Allah kata salah, Nabi kata salah, kita kena kata salah. Betul-betul. Lepas tu saya kata dia, lepas tu kalau nak pecat saya, pecat. Tapi saya, kalau pecat saya kecerita semua orang apa saya kena pecat. Menariknya dia kata, betul lah saya, betul orang rakyat. Waktu tu bik laporan ketua audit negara. Saya kata, saya mengucapkan syukur. Ada 2-3 orang pegawai mari. Betul lah mu rakyat saya. Aku rakyat dah. Padai muka belakang. Siapa dia hak bagi tu? Sayang kita juga bagi maklumat tu. Begitu juga bila saya jumpa dengan MOF. Isu kenaikan harga ni saya nak sebut. Maknanya kita boleh berperanan walaupun kecil. Bila saya tanya satu persidangan, saya pergi hadiri 2 persidangan meja bulat. Pertama, persidangan meja bulat rasionalisasi subsidi. Kedua ialah persidangan meja bulat GST. Jadi ceritalah untuk pertahan. Saya cerita 6.8 bilion di mana ketirisan. Saya boleh sebut nama pegawai Dr. Chan, pegawai tinggi Kementerian Kewangan Malaysia. Dia kata, waktu saya akui lah silap pegawai saya tu. Sayang kita juga, dia kata. 7 orang dah dikenal pasti oleh SPRM terlibat dalam hasil 6.8 bilion. Saya sebut, saya kata, dengan pentarikan minyak 20 sen, subsidi minyak 20 sen tu saja, naik 20 sen tu, menyebabkan kenaikan 20 sen, kerajaan hanya jimat setahun 3.3 bilion. Tapi kerajaan bazirkan, tiriskan 6.8 bilion. Lopak saya dalam itu. Memang betul lah, dia kata. Lepas tu saya tanya dia. Saya kata, Dr. Chan, dalam jumpa dengan dia, waktu banyaklah yang hujah-hujah yang lain. Saya tanya dia. Saya kata, doktor, berlaku ataupun tidak? Saya nak tanya. Pegawai KJN ni, saya yakin dan percaya, ekonomist, ahli ekonomi, accountant, ahli account, mesti tahu pengurusan ekonomi. Takkanlah dia nak buat profit and loss statement itu sehingga menyebabkan KJN membazir. Dia mesti tahu, kan? Expenses ni, expenditure, lepas tu berapa banyak revenue. Takkanlah account kerja dia, balance sheet, kena check, rugi tak rugi, kan? Berapa deficit, berapa surplus. Soalan saya ialah, berlaku ataupun tidak di mana pegawai kerajaan terpaksa buat projek tu walaupun duit tak ada. Royak dah tak boleh, nak juga buat. Royak dah tak boleh, nak juga buat. Ni saya nak royak bukan salah pegawai kerajaan, kadang-kadang pegawai. Tapi siapa dia suruh? Menteri dan Perdana Menteri hak tekan kami dan suruh kami buat. Sebab kami ni sayang menurut perintah. Oh, katanya Nyo juga, kata kan. Dia nak kongsi lah, nak kongsi. Ya. Semana kita boleh buat. Falyughayyirhu biyadihi. Tak ada konsep bilisan ni. Ya. Pakai lisan lah sikit. Pakai hati semua tak jadi. Ya. Jadi dia sebut, dia kata betul. Memang betul. Lepas tu dia pula sebut pada saya, termasuklah apabila isteri Perdana Menteri pergi ke Qatar dan sebagainya, memang tak ada dalam bajet. Tapi kami terpaksa waktu bik. Lepas tu saya tanya dia, siapa dia yang bekalkan maklumat kepada Rafizi Ramli dan juga kami lah. Lepas tu saya tanya, sebab apa? Iyalah kami pun marah juga. Kami pun rakyat biasa. Hak kenanya kami. Ya. Biarlah dah kami rakyat tak dengar kata. Lepas tu maklumat tu dokumen, sebab tu
pengarah strategik dapat maklumat lengkap dengan dokumen sekali. Salahkah saya sebut ini? Tak. Saya tanya Tok Guru, kenapa berani sebut? Saya sebut dalam bernama, dijemput oleh bernama TV, RTM. RTM bila minta saya ulas soal pilihan orang muda kepada pilihan raya, saya kata ada dua syarat orang muda kalau nak pilih pemimpin. Pertama, kuat, profesional, ada kelebihan, ada kemampuan. Tapi kedua, al-amin, amanah. Lepas tu saya sebut dalam dia bernama ni ada rakaman di YouTube. Saya sebut kullukum ra'i. Saya baca hadis ni. Kullukum ra'i, ini ingatan kepada semua pemimpin, saya kata. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Bila saya pergi rumah Tok Guru, saya tanya Tok Guru secara personal, Tok Guru, kenapa dia tak patut saya royak pada menteri-menteri ni bila saya pergi jumpa dia? Baru ni saya dijemput oleh pejabat Datuk Seri Syahidan Kasim. Saya royak pasal tarikh elektrik. Tok Guru royak dua benda. Saya kena kongsi benda ni. Bila Tok Guru masuk tadi saya sebut, Tok Guru kecek apa kan? Kami besar dalam keadaan ingat tahun sekolah. Bila Tok Guru kata dua benda, dia tengok kata di rumah dia tu. Dua. Pertama, royak kepada pemimpin ini taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Sebab Allah buat langit bumi. Kedua, royak ke dia, kita ni mati belakang. Bila kita mati, Allah jangan tak mati saja, Allah tanya. Batu saya jawab kepada Tok Guru, antara benda hak saya baca, hadis hak saya baca kat semua, kullukum ra'i, Tok Guru sambung, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Allah saya kata. Batu saya berharap kalau kata dalil ni, orang muda hak duduk dalil ni, jangan kita tengok tu dari sudut kata, oh ni salah kerajaan ni. Tapi berapa ramai hak dia jumpa royak kepada pemimpin ni. Royak betul kata ni salah. Royak tak dengar. Dah, dah. Allah akan tanya lagi tu. Mu royak ke tak? Tak ada royak kita kata tak dengar dah. Royak tak dengar. Dia ada, kita tak pakat ada orang royak, orang lain royak. Lepas tu pakat pada belakang. Tak ada orang royak. Kalau tak ada orang royak, dia ni kadang-kadang manusia ni Allah ajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kamu nak ajak kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana dan juga dengan cara yang baik. Bila saya ke Tok Guru, saya bersalah lah. Bila saya tanya Tok Guru, ingat ke Tok Guru marah? Tak. Tok kata kena pergi royak. Cara kita ahli parlimen dengan cara ahli parlimen, YB Muntah dengan cara YB, kita dengan cara kita. Tak boleh buat lagu mana tulis surat. Jangan duk Facebook dah semua. Bukan dia baca Facebook pula dekat wall kita saja. Tak, tulis dekat Facebook Datuk Seri Najib Razak. Tulis banyak gitu. Tolong cuma dia menasab. Kita kena buat satu runtutan akhlak ini. Tak, saya nak royak kalau boleh biarlah ada ramai-ramai pakat royak. Royak dah. Royak dah, memanglah kita royak dah. Kan Allah SWT sebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kerja kita bukan bagi hidayah. Allah royak ke Nabi sedih ke? Nabi menangis ke bila Abu Talib tak asyik Islam? Bila mengadu kepada Allah, Nabi Allah ya innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu ni tak boleh bagi hidayah kepada orang kamu sayang dak. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah akan bagi hidayah kepada orang dia suka. Orang mana dia hendak. Sebab Allah tahu siapa dia nak hidayah. Kerja kita hak mana kita mampu. Parlimen dengan cara parlimen. Orang muda dengan cara orang muda. Jadi saya nak galak ke orang muda ni, kalau boleh jadi change agent dalam masyarakat. Jangan buah saja. Duduk kedai kopi tu kat, wah kerajaan ni dah apa muat ke apa. Saya ada gambar saya pergi bersih. Nanti saya tunjuk ke YB, saya masuk dalam. Betul-betul sebelah kereta tak ada gambar saya. Tubik, saya duduk sebelah, orang duduk nopak sepak kereta polis tu. Adalah gambar saya situ. Cara gitu pun kita buat. Pejabat dia pun royak juga. Jumpa dia royak. Jadi kalau ada 1,000 orang royak, sore royak, ada 1,000 surat. Kan antara cara Nabi SAW
ialah jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Cara Nabi SAW ialah hantar surat kepada pemimpin. Sebab tu ada kisah Nabi tu dikoyak surat betul. Itu jadi kita kena pakak buat orang muda. Jangan buah saja, Allah marah. Boleh ya? Baik. Tuan akhlak. Jadi insya-Allah kalau boleh kita pakak buat ni, boleh dikurangkan isu gejala sosial. Pada alam sekitar, persekitaran yang kotor. Ni saya ulah dah tadi ni. Sebenarnya persekitaran kotor ni bermula pada diri kita, rumah kita. Lagu mana kita nak start? Jangan tengok siapa tu, apa dia kita buat. Sebab tu ada susah sikit saya nak buka video. Tak apalah. Keadaan di mana orang Jepun punya perangai ni, apabila dia nak pergi jogging, dia pergi jogging kadang-kadang dia jalan lah. Dia jalan pakai plastik sapu sebelah, pakai ngepit sebelah. Dia ada ngepit kan? Dia boleh jalan dalam bandar tu, dia kutip sapu lokal. Bukan hijau dia tu tak ada sabit dengan pekerja majlis pemandai majlis agama. Tak ada. Kutip sapu duduk dalam bandar sambil-sambil exercise. Start daripada kita. Boleh. Jangan salah kau orang bola. Ni. Sebab bila saya sebut benda ni kan, orang semua salah ke MPKB berlaku. Tapi kalau katalah tak siapa MPKB tak kutip. Kita kata jalan tu, ni MPKB ni tak kutip ni. Pak kita buat apa dia? Ada telefon MPKB rakyat tolong kutip. Tak ada siapa sudah sebulan kemudian ni MPKB lah ni. Tak ada kedak kita pergi jumpa dengan MPKB perawat dia ke gap. Rakyat dah berapa kali? 3 kali dah saya buat aduan, belum 300 kali. Buat sampai 300 kali ke? 3,000 kali. 3,000 kali dah. Belum sampai 300,000 kali. Sebab itu antara ajaran pakar-pakar dalam bidang soal public speaking ni, dia kata tak cukup 200 kali tak jadi, tak masuk dalam kepala. Kalau boleh cakap apa 200 kali. Semua kita buat baru sekali, buat dah kita buat belakang dah. Jadi belum cukup lagi lah kita buat tu. InsyaAllah kita pakat buat. Dia start daripada rumah. Kalau dia, saya kena kongsi Jepun ni sebab dia dikenali sebagai ni kan bersih. Di Jepun ni sampai minyak masak. Minyak masak tidak dibenarkan dibuang dalam longkang ataupun dalam sinki. Tapi dia buat kan? Minyak masak ni hak lebih ni tak bakar dah ni, dia akan masak dalam kadar seingat saya 30 darjah Celsius. Dia tidak panas mana. Lepas tu dia akan ambil serbuk macam agar-agar. Dia ada satu serbuk menyebabkan minyak masak ni jadi beku. Bila minyak masak ni jadi beku, dia letak dia tu siapa? Baru tahu. Okay. Baik. Siapa setara tu? Tapi benda ni nak dididik peringkat mana? Sekolah. Ibu bapa kena ambil peranan. Banyak. Nanti saya peranan siapa? Kalau tak ada orang kutip, laporkan kepada pihak berkenaan. Dah kita nak kutip banyak dah. Laporlah. Sekurang-kurangnya kalau setiap sore ada MPKB, royak, pakai royak. Kalau ada sore royak, saya royak dah. Dah kena ada orang lagi royak lagi. 1,000 orang dah royak. Tak apa 2,000 orang lagi. Tak boleh, kita tak boleh berhenti. Ini masalah dia apabila kita tidak konsisten, tidak istiqamah. Buat sekali, perah dah, tak boleh buat apa dah. Sudah, Nabi tak ajar kita. Hak Nabi ajar kita ialah jangan berhenti. Untuk kita buat budaya ni, kalaulah Tok Guru berhenti, nak bagi kuliah didik ke agama ni, dah pergi ngajar tak ada orang mari masjid ni, kita berhentilah. Tak ada orang. Ada 5 orang je. Islam nak berkembang lagi mana? Jadi bermula pada situlah. Lama-lama orang suka. Dulu sikit, dulu dalai ya. Lepas tu bila dalai markah tu tak muat, luar. Lepas ni mana pula? Besar. Lagi besar. Jadi bermula dengan satu benda yang kecil, insya-Allah kalau dibuat secara berterusan akan tercapai. Atau alam sekitar penurunan wabak penyakit. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, dunia pada hari ini, Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terang nampak dan nyata fasad, kerosakan di bumi dan juga di laut adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Daripada tangan-tangan manusia itu sendiri.
Jadi persekitaran kita ni adalah berpunca, kalau rosok pun adalah sebab kita. Dan penularan wabak penyakit. Penularan wabak penyakit ni pun antara kesan dan implikasi apabila alam sekitar tidak diurus dan dijaga dengan baik. Baik, seterusnya ialah tentang alam sekitar, kepupusan habitat flora dan fauna. Ya. Kita bila sebut tentang soal cakna ini, kadang-kadang kita biasa ingat cakna dalam maksud erti kata mengurus manusia saja. Tak. Cakna ni dalam erti kata berkaitan dengan haiwan pun ya. Apa contoh? Nyamuk Aedes boleh menyebabkan denggi, betul? Apabila kita jaga kebersihan, nyamuk disadap boleh menyebabkan denggi. Denggi bahaya, boleh menyebabkan kematian. Contoh simple aja. Tikus. Kalau pergi pasar Siti Khadijah tu kan, kita kongsi sokmo dengan dia. Kongsilah dia makan sikit, kita makan sikit. Tikus kan? Tak pun kita makan sisa-sisa dia. Bukan sisa gapo pun, dia lalu atas pinggir. Baru ni tu biar laksa gapo kan? Laksam. Gapo? Bahaya. Jadi kita tidak ambil peduli dalam soal ini, bahaya. Penularan wabak penyakit, lepas kepupusan habitat flora dan fauna ni adalah berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan pembakaran terbuka, berkaitan kalau kita pergi mandi sungai ni, antara perkara yang saya biasa buat, antara program-program yang kita buat ialah pergi mandi sungai, rehlah, piknik, mandi setengah jam, lepas tu bareng tu ambil plastik sapoh, kutip sapoh hok keliling tempat kita mandi tu. Tu sapoh hok tu kita balik tu kita kemas semula, tak semula. Lepas tu mana hok menghalang tu kita sapu sikit. Buat 15 minit, setengah jam, mandi pula. Benda simple aja, bermula pada situ. Lepas tu kerajaan dengan penguatkuasaannya, undang-undangnya perlu diperketatkan. Baik, tanggungjawab siapa? Setiap ahli dalam masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab. Mereka tersendiri memastikan budaya cakna dapat diterapkan di negeri ini. Bukan semua perkara perlu ditundingkan kepada kerajaan semata-mata. Ia adalah tanggungjawab setiap insan yang memahami erti mengambil berat di antara satu sama lain dan alam sekitar. Pertama ialah keluarga. Firman Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kan? Cegah, bantu, maknanya hindarkan diri kamu ni, jauhkan diri kamu ni daripada api neraka, diri kamu dan ahli keluarga kamu. Dia start daripada keluarga. Apabila saya tanya pun, bagaimana masyarakat Jepun ini dididik soal kebersihan, soal adab, soal cara, soal greeting, semua bermula pada ibu bapa. Tapi masalahnya ibu bapa tidak berpendidikan pula. Itu masalah dia. Maka peranan ini boleh dimainkan oleh siapa? Oleh KJL. Dia tidak putus. Siapa nak didik? KJL dengan programnya. Jangan cerita lagu mana nak mengekalkan kebahagiaan rumah tangga saja, tapi soal mungkin antara subjek baru yang kena dimasukkan, mengurus kebersihan rumah. Kadang-kadang kita tahu kata makna jagalah kebersihan, tapi kita tidak ada panduan lagu mana nak jaga kebersihan. Jaga kebersihan kita faham, tahu jaga kebersihan, tapi lagu mana nak jaga? How to clean our house? Lagu mana? Panduan tak ada. Atau mungkin kita pakai 5S, sisih, sapu, gapo ke sokmo sentiasa tu kan. Itu mungkin antara perkara panduan. Jadi mungkin perlu perkara ini digerakkan. Mak ayah kena didik anak. Start gapo dia? Nak tahu mana plastik, ting mana, ketah mana, sisa makanan mana. Oleh kerana kita mungkin tak ada, kita tak ada lagi lori ni, kita mungkin boleh start dengan kita. Okey, start untuk sisa makanan kita letak molek dalam satu bekas lain. Jangan letak dalam plastik serupa ya. Sisa ikan kau gapo ke nasi lebih ke apa, letak di satu tempat, lepas tu kita kompos dia boleh jadi baja pula. Boleh jadi baja. Sebab itu di sana dia pakai buat baja organik. Dia start daripada keluarga. Keluarga kena didik. Start dari sipir rumah, sapu rumah. Lah, Jepun ni walaupun rumah dia tak kotor pun, jalan tu bersih, sapu. Oleh kerana dah jadi amalan, tak kotor pun sapu. Tapi main ni, buayan tu tak punah lagi. Tapi oleh kerana siapa masa dah tukar. Mak siapa setara tu, dia jaga keselamatan, kebersihan. Kalau tengok kelas, saya pergi kelas tu, bersih dah. Okey, bersih juga. Kalau kita tak ayuh bersih lagi. Tak payahlah sapu, bersih lagi. Tak sapu. Kali. Biasa dah. Dia jadi suka pula jaga kebersihan. Dia kena start daripada keluarga. Kedua ialah pendidik. Pendidik kena masukkan soal
At-tahuru syatru minal iman. Kebersihan, suci itu sebahagian daripada iman. Jadi kena masuk tentang soal akidah, bahawa jaga kebersihan ni bukan kita kena buat sebab siapa suruh, tak, sebab Allah perintah. Apabila kita jaga kebersihan, maka kita boleh menyebabkan kemudaratan diri sendiri dan orang lain tu akan terhindar. Sebagaimana firman sabda Nabi SAW, janganlah kamu menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Riwayat Ibn Majah. Pendidik, dia kena start daripada sekolah rendah lagi didik. Sebab tu kalau Datuk Usman tadi sebut tentang soal ekonomi, di Amerika mereka ni didik soal pembangunan ekonomi ni start daripada sekolah rendah. Sekolah rendah sudah diberikan satu bajet, dia panggil minggu mengurus ekonomi. Seminggu dia akan bagi bajet 1,000. Lepas tu mereka ni akan dilatih untuk buat account system, debit, kredit, gimana duit tu, expenses, patut ada liability lagi, hutang. Kadang-kadang ada fixed deposit, ada fixed asset, current asset. Lagu mana boleh loss dia kurus ekonomi sampai setara tu. Kita kena start di sekolah. Okay, sekolah di bawah lah. Start soal pendidikan keusahawanan, soal ekonomi. Pasti pun kita boleh buat urus ekonomi. Lepas tu masuk juga soal urus kebersihan. Lagu mana cara nak sapu yang bersih? Kita ajar sapu lah kita. Ilmu menyapu ni pun ada, betul tak? Ibu-ibu sekalian tu, kakak-kakak sekalian, ada ilmu menyapu kan? Cara nak sapu yang betul. Ada orang nyapu ikut dia ya. Sepoh lain. Orang nyapu ke bersih, dia nyapu ke sepoh. Ada teknik mengemas rumah yang tidak penat. Contoh ruang tamu. Kita besok kalau macam ada gelah, ada cawe, ada selimut, ada bata, ada belakang situ, dia pergi buat sosok. Ada 5 pinggan, ada cawe, apa dia. Tapi dia ambil pinggan 2, lepas tu atas, banyak lagi pinggan, ambil soal lagi. Ini mengurus kebersihan tu tidak diurus dengan baik. Padahal cara yang betul ialah kumpul dulu. Hak ni bagian dapur di ruang tamu. Pada benda simple je, benda simple. Kumpul dulu ni bagian dapur, tak setepak, tak atas kursi kan. Ini bagian bilik. Jangan lepas so berarti kat defrang. Tahu tak nyepel rumah ni. Padahal cara je. Letih. Cara tu. Tapi sebab itu darjat bagi orang yang nyepel rumah, bersih rumah ni pula dia faham, ni perintah Rasul. Allah sayang kepada orang jaga kebersihan. Dia tak rasa letih. Setiap kali akak bersih nyapu tu, Allah sayang ni. Nabi suka ni. Sebab itu panggil belief system. Sistem kepercayaan, akidah, iman. Buat sebab macam tu orang tadi, buat dengan iman. Bukan sebab buat nak suruh bersih rumah semata-mata, tak. Buat sebab Allah perintah. Tolong orang lain sebab apa? Bukan nak tengok dia senang, tak. Sebab Allah perintah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nabi ayat gitu. Sebab kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Tolong orang miskin, tolong orang susah gapo ni, kawan-kawan, bukan sebab kerana nak tolong semata-mata, tak. Sebab Allah perintah. Ini sebab Allah suruh. Ini sebab Nabi ayat. Tolong sapu rumah, nyepek hati ya padahal. Masuk dengan iman. Pendidik, ibu bapa kena royak sebab Nabi suka buat gini. Sebab Allah suruh buat gini. Allah sayang kepada orang jaga kebersihan. Bukan ta'muruna bil ma'ruf itu semata-mata soal semaya, tak. Soal jaga kebersihan juga ma'ruf. Soal saya kepada orang lain juga ma'ruf. Kena ajuk, kena royak. Dia bukan soal semaya, puasa, zakat je ma'ruf. Maaf banyak, saya semangat sungguh. Naling ada. Sudah lagi betul-betul dengan Allah, sudah dah lah. Saya sebut pada saat ini, saya ni ibarat langit dengan bumi nak mari sini royak ni. Tapi oleh kerana percaya dibagi tu, saya kena buat terbaik lah insya-Allah. Maaf banyak. Pemimpin masyarakat, Tok Imam, Ketua Kampung, Tok Ngulu, semua sekali ni berperanan dalam usaha untuk kita membina budaya Cakna. Dia bukan kerja kerajaan negeri, bukan kerja adun je. Tak. Kesedaran ini kena mari kepada Tok Ngulu pun kena mari. Habis kita royak dia. Jalan rumah saya ni, bulu bel ni. Tak lokal sistem pengair dan apa ni. Pertama hak kita kena cari ialah Tok Ngulu. Jangan soal KMPKB lalu. So, nak contoh.
Tok Ngulu tak apa tahu akhirnya. Dia jumpa Tok Ngulu. Wayak dah ke Tok Ngulu. Berapa kali wayak? 5 kali wayak dah tak jadi ke apa. Tak wayak 10 kali lagi. Saru juga dia sampai 50 kali kita pergi jumpa. Letih hamba nak pergi wayak. Nabi tu tak muru Nabil Ma'ruf, dia bukan setakat letih. Orang pekong lagi dengan batu. Betul tak? Kita letih dah. Sekali nak senang kan nak pergi jumpa tu. Semakin susah untuk kita buat benda tu, nak bantu jadi cakna, semakin besar darjat di sisi Allah SWT. Kita cepat rasa letih, lepas tu letih frust. Tak boleh, kita tidak boleh buat perubahan. Statement. Dia buat satu hukuman. Tak berubah dah masyarakat kita ni. Memang budaya Kelantan cuma kotor. Tak boleh buat kapur. La ilaha illallah. Tak kalau ada satu orang mikir lagu tu, maka tidak boleh buat satu perubahan. Kalaulah Tok Guru ni berhenti mengeluh, berhenti pada waktu itu mengeluh, susah nak bina budaya keilmuan. Orang muda nak pergi pondok pada waktu itu, Allah lah nak pergi pondok. Budak universiti nak pergi ambil cuti, nak pergi pondok, duduk pondok. Mustahil waktu tu. Tapi Tok Guru dia berhenti tak. Istiqamah. Mungkin masa setahun tak jadi, 20 tahun baru jadi. Pas kita mati baru jadi. Tak apa. Jadi itu peranan pemimpin masyarakat, DO ke apa ni, perlu ambil peranan. Termasuklah pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan kena ambil tindakan penguatkuasaan yang serius. Contoh soal kebersihan di pasar ke apa. Kena sita-sita. Cukup 3 kali. Ada tikus bawah tu, sapuh penuh. Cukup 3 kali. Amarat dah dibagi. Sita terus. Mungkinlah mula-mula tak tergamuk. 3 keluarga, 3 peniaga, 4 peniaga, 5 peniaga, tak apa. Tapi bila 10 peniaga, orang jadi takut. Mula-mula dia takut kerana kita. Orang takut kerana penguasaan. Lama-lama kita didik. Bukan sebab kita marah saja. Sebab ini perintah agama supaya kita jaga kebersihan. Gitu. Supaya kita tidak mudaratkan orang lain dengan pencemaran, boleh menyebabkan kesihatan terganggu dan sebagainya. Kita didik soal itu. Lepas tu parti politik juga berperanan dalam usrah dan sebagainya. Maknanya dalam pengisian, dalam ceramah tu bukan sekadar soal urus takbir dah, tapi masukkan juga apabila kita bincang dalam ceramah tu, dimasukkan juga tentang soal cakna terhadap kebersihan, cakna terhadap rakyat yang susah. Bukan kerja adul, bukan yang berhormat saja kerja. Mungkin kita tak boleh bantu, tapi kita salurkan maklumat kepada yang berhormat, yang berkenaan untuk bantu. Patut keseluruhannya lah badan bukan kerajaan perlu juga berperanan, syarikat-syarikat swasta perlu memainkan peranan yang penting dan besar, sebab badan kerajaan adalah rakan kongsi terbaik kepada kerajaan, NGOs ni, untuk kita pastikan budaya cakna ini dapat diterapkan. Tapi sebagaimana yang saya sebutlah tadi, wa tawasau bil haq, tapi yang kedua tawasau bis sabr. Nak berpesan-pesan dengan kebenaran ini mesti diiringi juga dengan berpesan-pesan dengan sabar. Kena sabar banyak. Nak didik anak kan? Nak suruh jadi ju bukan sekali. Berapa kali dah koyak? 5 kali tak ada. 100 kali koyak. Kalau boleh catat. Ni nasihat kali yang ke 150 dah ni. Dia pun rasa banyaknya. 150 kali dah tak jadi lagi. Ya. Tak apalah. Kalau mungkin kita nasihat 100 kali, yang ke 200 pun tak jadi lagi, kita kata ginilah. Kita rayak kepada anak kita ataupun anak buah kita ke apa. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah rayak dah ke Nabi. Nak wi hidayah kepada man ahbabta, orang hak kamu saya pun tak boleh wi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Allah lah bagi hidayah pada hak mana dia hendak. Sebab sambung ayat, sebab Allah tahu siapa yang nakkan hidayah. Habis dah lah, habis usaha dah ayat dah, tak sibuk buat nak buat mana. Dia pun rasa macam useless. Allah tak gunanya lah aku ni. 150 kali pun tak jadi lagi. Tak apa. Baik, yang seterusnya ialah kerajaan seperti biasa membentuk dasar, kempen berterusan, cara, approach,
mungkin perlu ditambah baik, kaji bapa hak sebelum ni tak jadi, program sebelum ni tidak memberikan kesan, kaji. Jangan kita putus asa sekali buat hak ni tak jadi, apa buat hak ni jadi, hak ni tak jadi, hak ni tak jadi, tak apa, jangan putus asa, proceed, buat, terus buat. Hak Allah marah kita tak buat apa, Allah tanya, Allah tak tanya jaya ke tidak, tapi kita plan, strategic planning kena baik. Tapi buat dah, usaha dah, tak jadi, buat lagi dengan cara lain, ubah cara lain. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Baik. Dan saya amat bersetuju dengan penubuhan Majlis Sukarelawan Rakyat Kelantan. Hak ni adalah approach kajian yang pertama. Jadi hak kepada kita cerita tadi tu, sebenarnya anda semua boleh mendaftar sebagai Sukarelawan Rakyat Kelantan di mana sahaja pun perlu mengambil cakna dalam pelbagai perkara. Sama ada soal kebersihan, sama ada orang susah, sama ada siapa. Kita tak boleh bantu dengan duit kita, boleh jadi perantara kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi perantara kepada DUN. Ini bukan kerja hamba ni, ini kerja DUN. Ini sudah dah. Jadi kita kena pakat berfungsi mengikut kemampuan kita. Buatlah cara hak mana kita boleh buat. Telefonlah ke DUN, ke gapo, ke pejabat daerah ke. Ni ada orang perlukan bantuan. Mungkin hak tu yang kita boleh buat, tak apa. Kan dengan cara kita pun kita boleh buat cara mana kita boleh baik. Baik, pemerkasaan sukarelawan dalam kerja kemasyarakatan ini adalah satu medium terbaik dalam usaha membina budaya cakna dalam masyarakat. Lepas tu perlu diperhebatkan. Baik, saya rumuskan semua sekali hadirin-hadirat sekalian, kerjasama antara semua pihak adalah amat penting. Dia bukan kerja satu grup ataupun satu pihak sahaja. Setiap pihak mainkan peranan yang penting bagi memastikan kita mencapai matlamat. Perancangan program mestilah bersifat jangka masa panjang. Jangan buat sekali one off. Buat sehari je, kempen kebersihan sehari je, dok. Tapi setiap minggu mungkin. Perancangan program sifat jangka masa panjang, letakkan kayu ukur dan matlamat. Kita kena letak apa kata measurement dia, indikatornya. Nak kata bersih, apa dia kriteria dia. Nak kata comel ceria, apa kriteria dia. Lepas tu menunjukkan kerjasama antara pelbagai pihak, mengamalkan 3 langkah utama. Ini mungkin YB faham kot. Yang pertama ialah enabling. Enabling, didik masyarakat, bagi kesedaran agama, cara nak bersih, cara nak menjaga kebersihan lagu mana. Ensuring ni apa dia hak kajian nak buat ni, iaitu Majlis Sukarelawan Rakyat bagi tugas. Jangan lantik saja jalik ahli majlis sukarelawan je, tapi jadi sukarelawan saja, tapi bagi tugas apa dia kena buat, apakah antara tugas-tugasnya. Lepas tu yang ketiga ialah empowerment, pendaya upayaan. Maknanya ialah mereka perlu diberikan kepercayaan untuk anjur aktiviti berkaitan nak didik masyarakat budaya cakna. Saya yakin insya-Allah percaya dengan izin Allah, dengan usaha istiqamah, sabar banyak, insya-Allah perkara ini boleh menjadi kenyataan. Budaya cakna ni akan menjadi satu budaya rakyat negeri Kelantan, sehingga suatu hari nanti orang akan kenal rakyat Kelantan ni, Allah rakyatnya juh belaka, cakna belaka. Mungkin hari ni, mungkin esok, tapi mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Startnya daripada kita, siapa? Dalam ni belaka. Penguatkuasaan yang serius dan berterusan, lepas mulakan langkah pertama walaupun ianya sukar pada permulaan, lepas proses pendidikan memerlukan proses yang panjang dan berterusan. Rasulullah SAW tidak ajar kepada kita, Allah SWT tak ajar kepada kita tentang soal kita kena putus asa. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dengan kesusahan itu pasti ada kesenangan. Sesungguhnya dengan kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Kena susah sikit lah awal ni, oyak tak dengar kata, oyak sekali tak dengar lagi, 3 kali nak suruh jaga kebersihan, nak suruh jaga bantu orang lain, kita kena sabar banyak. Terima kasih banyak, saya minta maaf banyak. Rasa macam saya ngepek suruh depan ni. Stop, kan ngepek. Dia kata, orang yang nasihat saya, dia kata apa? Mari royak dengan hati. Saya royak dengan hati lah. Nak puji benda yang tak jadi, tak boleh. Kena royak betul-betul. Minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih kepada Encik Muhammad Suhail Kamarudin dengan kertas kerja yang kedua itu tadi, budaya cakna masyarakat sejahtera. Seterusnya kita buka sekitar 10 minit untuk persoalan. Jika ada soalan-soalan daripada audiens sekalian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.
Saya Ustaz Haris Mak Yusof dari Halaqat Pasir Pekan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati panelis yang cukup arif. Sini saya ada dua soalan lah. Berkaitan dengan kebersihan. Jadi kita amat kagum dengan negara Jepun lah. Negara Jepun yang hebat dari sudut kebersihan. Yang mana saya tengok dari peristiwa tsunami pun, orang Jepun ni masa dia beratur nak terima makanan tak, dah keadaan cukup lapar pun, orang Jepun ni boleh beratur lagi. Kalau buat kita ni memang berebut lah, terbalik dari kita. Jadi soal pendidikan kebersihan, pendidikan kebersihan ni lama dah Islam pun ajar dah. Islam ajar dulu lagi. Ada 1400 tahun lepas lagi. Jadi kalau kita kaji dalam konteks negara kita lah, 50 tahun lebih merdeka, kenapa dasar pendidikan kebersihan ni tidak berjaya? Kamu nak kata gagal tu tidak tepat tak? Masih belum berjaya. Tak, kau nak tunggu 500 tahun baru jaya. Dan saya melihat pada konteks negara, iaitu dari sudut kepimpinan. Maknanya kepimpinan melalui teladan. Kalau kita tengok dari sudut bawah sampai ke atas pun masih ada lagi ketidaksempurnaan. Contohnya, kalau kita cerita pasal kebersihan, banyak dah kajian cerita kempen dan sebagainya. Kempen tidak merokok contohnya. Kita tengok di mana-mana dah, terima kasih kerana tidak merokok. Dah, lepas tu kak, hak merokok kita nak kata apa? Dah, hak tidak merokok terima kasih. Dah, sepatutnya tidak terima kasih lah kepada hak merokok. Minta maaf kurang sikit lah. Dah, lepas tu Jabatan Agama Islam pula. Dah, kempen merokok haram di sisi Islam, haram jelas. Dah, tapi kita tengok, dah, contoh cikgu-cikgu sendiri merokok. Dah, wayak kau anak bakar dah kelah. Terbakar kelah wayak kau anak murid, jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok tidak baik dari sudut kesihatan, kebersihan dan sebagainya. Tapi dah, cikgu ni merokok di situ. Dari sudut pemimpin kerajaan sendiri, pemimpin kerajaan kata jangan rasuah. Rasuah tu ibarat benda najis, benda kotor. Tapi kerajaan sendiri rasuah. Tidak kerajaan Kelantan lah. Ada kerajaan tu ajalah. Soalan dia soalan. Selagi soalan hamba, rikah saja kepada tuan penasihat yang hamba hormati. Dak. Macam mana dah royalti Kelantan ni? Dak. Royalti Kelantan ni minta nasihat dan cadangan daripada Encik Suhail supaya royalti Kelantan ni boleh ke rakyat Kelantan. Nak macam mana? Wallahu a'lam, Allahu akbar. Allahu akbar. Ada soalan lain lagi. Sebelum tu pohon kenderaan DBL 79 menghalang lalu lintas urgent, segera dah minta alih segera. Persilakan soalan. Kat mana nak tanya soalan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, okay, kita sebagai sedia kita maklum, kita negara Malaysia, agama rasmi kita Islam, kan? Okay, tapi kita tak berakhlak seperti apa yang akhlak Islam yang Allah suruh macam ni, kan? Macam mana, apa cara Jepun sampai rakyat terbuka minda untuk berakhlak dengan baik, berakhlak seperti akhlak seorang Islam walaupun diorang pegang akidah lain, supaya kita melahirkan masyarakat dan generasi akan datang yang sama dengan Jepun, persis. Macam tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Mazhar binti Tuan Muda daripada Tumpat. Saya ada dua soalan di sini. Yang pertama, budaya yang ditanam oleh orang tua dulu, iaitu jangan jaga tepikan orang. Jadi telah hidup
hak ditanya orang tua dulu lah ni bersemadi boleh dikatakan setiap rakyat Kelantan. Bila kita royak dengan molek dah. Anak demo ni gini. Dia kata bagi dia memang depan dia anak dia tak buat lah gitu. Lepas tu tak apalah, jangan jaga tepi kain mobil. Lepas dia bila anak dia balik dia ceritalah makcik tu royak gini. Anak dia ni pergi balas dendam kepada makcik tu. So lagu mana nak menghakis budaya ni. Yang kedua, yang jadi masalah kepada jenayah hari ini ataupun keadaan yang tidak bermoral hari ini adalah puncanya kerana penagihan dadah. Jadi dia buat PA, buat perangai di satu-satu taman perumahan atau satu-satu kapal lah puak-puak demo ni. Jadi puak-puak orang-orang muda yang terlibat dengan penagihan dadah, mereka ni ditegur oleh ustaz yang begitu lemah lembut sekalipun, dia bukan setakat tak dengar, dia ada tindak balas dia. Sehingga kemuk ayah dia lagi dia boleh buat hak tak comel. Lagu mana nak tangani benda-benda ni? Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin memujilah kepada pihak Kerajaan Negeri kerana langkah untuk mewujudkan satu orang kata apa, sukarelawan. Okey, saya ingin bertanya kepada saudara Suhail, bagaimanakah kita untuk mewujudkan satu sukarelawan yang orang kata ada satu sistem untuk meletakkan dalam diri setiap kita ni untuk jadi sukarelawan. Kalau kira mari sini pada hari ni sukarela dah, tapi bagaimanakah untuk kita mewujudkan orang kata satu kumpulan dengan secara bersistem. Secara tidak langsung program ni bukan sekadar program lah, lepas pada ni tak ada dah. Gitulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Rosnani Zakaria daripada Pasir Pekan, Tumpat, Kelantan. Ada dua soalan. Satu, saya memujilah yang program nak buat mesra ni. Cuma nak maklumkan juga kami Papisma ada tubuhkan satu, kita orang panggil DAKAP, Dana Kemanusiaan Papisma. Kita orang dah buat beberapa program. Kita orang cari masjid ataupun kampung yang macam tak pernah ada program apa sangat, jadi kami buat program kesihatan dan sebagainya. Tapi kami bagi juga sumbangan pada keluarga miskin yang dipilih dekat kampung tu. Jadi rasanya eloklah kalau macam mesra dengan DAKAP boleh bekerjasama, saya rasa sangat elok. Soalan nombor 2 pasal yang orang lelaki Kelantan tak suka menolong di rumah. Saya rasa gana nak ya saya belajar di Kedah dan saya belajar di KL, lepas tu saya sambung pelajaran di luar negeri di England. Tapi nak royaknya, benda tu bukannya di Malaysia saja. Memang kita orang dulu sebelum kahwin memang takut nak kahwin dengan Kelantan, sebab bila wanita ni berkerjaya, dua-dua pergi kerja, jadi kalau macam balik rumah, you the only one yang buat semua kerja, is not fair. Dan dalam Islam pun, bagi saya itu bukan berbuat baik ataupun menunjukkan teladan yang baik pada anak-anak. Jadi maksudnya kalau bolehlah, kalau macam kita mak ayah kalau macam tengok anak kita menolong suami, puji, bukannya marah ataupun bukannya kata takut bini something like that. Jadi kalau bolehlah anak kat sini kita ajar anak-anak kita yang lelaki ke yang perempuan sama-sama buat kerja rumah. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang boleh kita semua buat. Terima kasih. Okay, last soalan. Okay, last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Azhar daripada Mahat Muhammadi Gua Musang, ingin bertanyakan satu soalan. Apa ataupun lagu mana Kelantan, lagu mana kesejahteraan rakyat ni ataupun kesejahteraan masyarakat ni dapat membantu mempertingkatkan ekonomi? Itu saya kecap banyak. Okey, silakan Cik Suhail. Baik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama tadi ialah tsunami di Jepun, sampaikan bantuan daripada Malaysia. Kerajaan Jepun kata tak payah, tak lah. Dia siapa lagu tu? Sampai di Jepun, kerajaan luar nak hantar bantuan, dia kata tak payahlah, kami boleh uruskan. Siapa setara tu? Dia punya kemampuan dia. Saya ni hantar lebih kurang beberapa puluh tan bantuan makanan ke Kemaman dan Kuantan. Dia banjir tu kan, siapa kata kan. Bukan berebut saja, pecah cermin. Sekolah pusat penempatan tu dia bergocok. Pecah cermin ialah, saya pun tak nafikan juga, dia diuruskan oleh JKK yang terdiri daripada pemuda UMNO Bahagia ke apa kan. Ya lo. Beras bantuan dia boleh tu, dia susuk dalam store. Saya tengok. Bukan saya kata dengar cerita orang dari Facebook. Tak, pergi tengok. Masuk dalam store tu, sambung sampai ke atap bantuan. Tapi tidak dibagi. Orang tanya saya kaitan dengan rasuah ke apa tu kan. Nanti saya sisa sikit ni. Bapa tak bagi, dia bawa balik. Bertikak-tikak guni beras tu, tak tahu motor balik ke rumah. Penempatan ada 3,000 orang, satu sekolah, geliga. Dia boleh buat makanan hanya untuk 50 orang, gocok habis orang. Lepas tu dia ambil biskut krim tu, pekong atas meja, buat macam orang binatang, saya kata. Pampers, pada waktu itu orang perlukan pampers untuk budak-budak kecil, ya tak? Dia ambil pampers cekok tu, dia ambil, dia pekong, orang bubuk. Cara dia bagi tu macam bagi kepada ayam. Saya jumpa dengan YB PAS itu, saya kata ambil belakang lori ni, wih, ini amal, tu cara. Nak ceritanya, bukan kadang-kadang bukan salah mangsa juga. Orang urus tu tamak, khianat. Orang lagu ni disebut oleh Nabi SAW, ayatul munafikin salasah. Idza haddatha kadzaba, kecek belawak. Idza ahada akhlafa, janji mungkiri. Wa idza tumina khana, bila diberikan amanah khianat. Waktu dia pakat tubik belakang, alhamdulillah. Jadi kerja kita nak ayatnya itu keadaan dia. Kedua ialah tentang soal pemimpin. Royak, dia royak jangan rasuah, dia royak jaga kebersihan, dia royak jaga tetapi dia tak buat. Sebab itu ada 2 ayat. Ni dipanggil orang golongan ini. Saya tanya ayah saya, lah ke mana nak ulah orang lagu ni? Ayah saya jawab mudah. Orang golongan ni nama dia jahat, gitu ya. Jahat padahal lah, nak kata gana lagi. Nak jahat. Tapi kalau nak bagi amaran, ingatan kepada dia ialah ayat hak mana Allah bagi kepada orang Yahudi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jangan kita jadi satu golongan hak serupa Allah kata. Atamuruna an-nasa bil birri, kamu suruh orang buat benda baik. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, tapi kamu baca kitab. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak gunakan akal kamu? Dan orang lagu ni juga Allah SWT sebut lagi mana? Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu goyak kecek suruh la taf'alun, benda hak kamu tak buat. Kabura maktan innallahi an taquluna ma la taf'alun. Benci Allah, seksa Allah sangat besar. Kebencian di sisi Allah tu sangat besar kepada orang hak pandai kecek saja tapi tak buat. Itu ialah ayat kepada dia ni. Royalty, saya tak jaga ekonomi ni. Dia gini, saya bukan. Dia jawab dari tadi tu dia jahat. Hak kita dah. Saya kata dah tadi. Wa idza tumina khana amanah khianat. Wa idza ahada akhlafa.
Janji, tak surat lagi mana janji pun. Tasyawi. Munafiqin. Golongan munafik. Sobah. Lawan. Lagu mana nak buat? Jangan 10,000 orang aja berharap. 1,000 orang. Ni ada segrup je. Hak ni. Hak lain ni kita menyokong daripada belakang lah. Daripada Facebook gapo tu ialah kita boleh buat. Tak jadi. Tapi pakat tulis surat lah. Jangan Datuk Hussein Musa ya, YB MB ya tulis surat. Rakyat Kelantan atas surat. Kalau ada 1 juta surat atas tu, tak menimpal surat. Banyak tu. Minta royalti belakang. Tulis sikit lah. Kami minta royalti Kelantan dikembalikan. Post lah 30 sen nepsing. Lepas tu dia bakar dia soyak tak apa. Allah kira sebagai satu usaha. Baru kemah. Ni toleh dia tak baca pun. Dia soyak pakai main. Allah tak tanya kena soyak ke dia baca ke tak jadi ke. Allah tak tanya waktu. Allah tanya muat ke tak. Boleh. Wah. Dia alamat dia ada di internet banyak. Tarik je lah Jabatan Menteri Nasabah cari resepi boleh di Google. Alamat di Google belana Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri tulis. Pakat tulis surat belakang. Tak apa tak jadi tahun ni, tahun depan mati baru boleh. Apa? So insya-Allah. Baik, yang keempat akhlak di Jepun. Soalan kedua tadi akhlak di Jepun. Di Jepun ni dia didik akhlak dia darjah 1 sampai jenis tajuk dia akhlak. Subjek terbesar, subjek utama dia panggil major subject di dalam sistem pendidikan Jepun ialah akhlak. Kita bahasa kita akhlak, bahasa dia attitude, bahasa dia sikap, bahasa dia ethics. Ethics, etika. Itu. Sebab pendidikan kita tidak fokus kepada akhlak, kita hanya fokus kepada 5A, 6A, 8A, 10A. Kalau tak boleh semua benda ni stupid. Jadi biarlah jahat tak apa, tapi asal boleh 20A. Tidak. Akhlak. Seterusnya yang ketiga ialah budaya jangan jaga tepi kain orang. Hak ni saya tak ada nak ulah tadi. Bagus soalan ni, sangat bagus. Allahu akbar. Baik kan orang tu kena rompak, kena ragut. Kena ragut. Jangan jaga tepi kain orang. Yalah. Kalau gitu gak, jangan dia tepi kain orang. Apa Nabi kata kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, pada mak ayah kena bantu bagi benda baik. Kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Sabit dengan kita kan anak yatim orang miskin ni. Ahli beranak, anak beranak kita kan bukan betul. Wa bani sabil, dia tak ada sabit dengan kita pun. Tapi Allah suruh bantu. Bagi zakat. Sabit yang kita tak. Orang yang boleh zakat tu kadang-kadang tak tahu pun dia siapa. Tapi sebab dalam Islam aja dia tidak ada istilah dia ni siapa, asal dia ni Islam kita kena bantu. Termasuklah bantu orang hak mana bermasalah. Ni dia sebut Nabi SAW sebut kena bantu orang yang zalim. Bukan bantu dia buat kezaliman, tapi bentulkan balik gapo dia hak zalim kena royak kata ni salah. Saya kita royak dia marah kita, tak apa lepas dah. Kita kena buat. Kan didik masyarakat, pergi didik. Kalau anak orang ni kena royak kata ni salah, anak cik buat gini. Royak model lah. Ni dok mari royak supaya kita bagus. Orang lain keluarga ni dia tak pandai, tak boleh. Pergi minta maaf banyak kata saya nak royak kata ni. Saya nak apa tadi dia. Tidak ada niat gapo kata. Niatnya nak royak kata tak molek mungkin dia buat gitu, tak comel. Hak salahnya ialah kita mari royak marah ke dia. Nabi tak ajar, Nabi ajar hikmah, bijaksana. Bawa lah sikit buah tangan nak pergi rumah dia tu. Tak? Bawa sikit buah. Kuih ke, apa ke, nak pergi royak pasal perangai anak dia padahal. Okay. Tapi gak nak boleh ke royak tu, gak cerita hak juh dia dulu. Dia tu bagus lagi sekolah ke apa kan. Saya tengok dia bagus, pakai ya comel ke apa. Cuma hari tu tak berapa kena dia buat. Minta maaf lah kata kena royak kata. Sebab muka dia ni saya kena, tak ada lah turut mana, juh juga.
Kan? Sambil-sambil tu makan dulu kan. Nak boleh kau royak ni kan. Jangan mari rumah saya nak royak ni, perangai ni. Siapa-siapa ketuk pintu royak dah. Balah lah kitanya. Mari royak molek. Sebab itu Allah ajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik. Barulah dia tidak serati. Tak salah. Nabi ajar ke banyak. Kita pun tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, bil rahmat seluruh alam. Makcik Yahudi pekon aja hari-hari. Kita semua tahu cerita ni. Saya ingat Tok Guru cerita satu hari tu tak nampak makcik ni pekon aja ke dia. Tanya jiran, apa makcik ni sakit. Saya ingat Tok Guru cerita Rasulullah balik rumah ambil buah tangan. Di rumah minta maaf dengan makcik ni. Makcik saya minta maaf banyak kata. Saya tak tahu makcik sakit. Ni ada sikit buah tangan. Ada satu riwayat kata Nabi tolong kemah pula rumah. Bersih ke rumah makcik ni. Kalau kita kak pada muka dia lah. Nak deh akhlak Rasulullah. Hujung pasal Sayyidina Abu Bakar meninggal wafat baginda Nabi SAW. Tanya Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, kepada dia lagi hak kepada Nabi buat tapi aku tak buat. Nabi SAW dia tak hari makan kau orang pakcik seorang pakcik buta Yahudi. Tapi hijau mulut dia hina Nabi dan cerca Nabi setiap saat. Saya nak buat lagi suap, dia marah, dia ludah, dia kata apa bukan orang yang selalu suapkan aku. Saya nak buat katanya apa? Sebab orang yang selalu suapkan aku, dia tahu aku tak boleh kunyah dengan baik. Gigi dia tak berapa bagus. Maka dia haluskan dulu makanan tersebut untuk suap pada aku. Tapi mulut dia tidak berhenti mencerca, menghina Nabi, hasut orang keliling talai pasar tu supaya jangan masuk Islam. Kalau kita sekali suap, kata katku, murah tak apa, aku suap mu jodoh. Kedua, kali yang kedua, hidangan kedua, racun arsenik, Sobat, Nabi ni orang kata ke dia nak hari kalau kita tak apa dah. Suap dia. Yang kata lagi. Siapa Nabi wafat? Rasulullah wafat. Baru orang tu tahu hak suap selama ni ke dia tu Rasulullah. Kita tahu ke akhlak ni. Kita kena terjemah. Olah dalam hidup kita. Saya tak boleh teringat cerita Taif. Dia sebut Nabi ni pembesar di Taif suruh budak-budak pakai batu ke dia. Dia ikut Nabi, ejek Nabi, gelarkan Nabi ni sepanjang perjalanan tu. Darah pada Nabi. Kalau katalah darah dia keluar daripada kasut, mujur darah terlekat dalam kasut. Kalau terkeluar jatuh setitik darah, balik bumi Taif. Malaikat. Rasulullah teduh pokok. Mari para malaikat. Mu nak aku buat apa dia wahai Rasulullah? Mu nak suruh aku balik bukit ni? Boleh aku buat. Dalam keadaan itu pun Rasulullah doa, ya Allah, kalau ini kemurkaan engkau ya Allah pada aku, ampunkan aku. Tapi malaikat tahu benda tu. Tak apa, mungkin bukan sekarang dia berubah. Mungkin bukan sekarang dia dapat hidayah. Tapi mungkin anak dan cucu mereka akan dapat hidayah. Kerja kita royak molek. Jangan marah kau itu. Maka kita tidak dirilah sebagai jaga tipikal orang. Hakis perasaan ni kita kena jelas bahawa kita ni ad-dinun nasihah. Agama tu kena nasihat. Tapi nasihat molek. Orang marah lah kita kalau kita pergi marah dia. Tiba-tiba pergi royak macam-macam ke dia buruk. Royak molek. Tak serima, tak apa. Minta maaf banyak. Penagihan dadah ini soal iman, soal pendidikan, soal kesedaran daripada mak ayah, daripada ibu bapa. Program-program perlu diperkasakan. Baik, soalan seterusnya ialah bagaimana nak mewujudkan jiwa kesukarelaan. Lepas tu nak kekalkan semangat kesukarelaan. Kesukarelaan jiwa mudahlah bahasa dia. Dalam bahasa kita sukarelawan ialah orang buat baik. Orang yang melakukan sesuatu, bantu orang lain, bantu alam sekitar, bantu binatang kerana Allah perintah. Bukan sebab orang suruh dok. Tapi sebab Allah perintah untuk kita jadi orang baik. Wa amilus salihat, kepada alam, rahmatan lil alamin, kepada alam, kepada haiwan, kepada manusia kita kena buat baik. Maka bila dia faham benda ni, tidak ada istilah luntur jiwa kesukarelaan. Sebab itu insya-Allah rasanya majlis sukarelawan negara ini
akan masukkan tentang soal bukan sebab kerana majlis sukarelawan Kelantan je sebab kita buat negeri. No, sebab kita buat Allah perintah untuk kita buat benda baik, tapi dengan majlis sukarelawan negeri, majlis sukarelawan rakyat ni bertujuan nak buat satu benda dengan sistematik, bantu orang dengan sistematik. Baik. Seterusnya ialah DAKAP program tadi, NGO tadi, sangat saya rasa YB Mumtaz boleh pertimbangkan untuk maknanya berasanya memang mesra ni akan buat gabungan kerjasama dengan semua NGO yang berminat. Dia tidak ada istilah mesra berdiri sendiri, tidak. Dia dibantu oleh semua NGO yang berminat untuk bantu dan menawarkan diri adalah sangat baik. Suami bantu isteri, ada kata suami tak bantu isteri. Tak, saya tak kata semua sekali lagu tu. Adalah 2-3 kerak. Positif tak? Positif. Tapi kalau tak ada, mungkin kita tak buat, kita kena buat lah. Kena buat kita sendiri. Lepas tu budaya penghargaan dan pujian ni saya nak share sikit. Memang perangai orang Inggeris ni, dia suka puji. Saya ketika ayah saya ni betul di London, dia tolong seorang pakcik ni naik bah. Pegang tangan pakcik ni naik bah. Pakcik tu kata gana, I have never seen in my life. Dia kata saya ni tak ada jumpa dalam hidup saya orang sebaik awak. Padahal naik bah ya, tolong pegang tangan naik bah. Kalau kita Malaysia, apa dia kata menganyangkan aku ni. Nasabah tolong naik bah, kata tak ada jumpa orang sebaik kita. Tak, itu perangai dia. Bila saya jumpa Howard Gardner, dia pun bukan Howard Gardner, Edward McMahon, dia tulis satu buku. Buku dia dipakai oleh banyak negara, jutaan buku orang baca buku dia di Award House, tak jauh dengan Buckingham Palace. Saya bagi pandangan, this is my suggestion, my opinion lagu ni. Dia ni mulut dia tak berhenti-henti sebut tentang excellent, brilliant, wow, that's good, bagus, begitulah kita. Bagus. Dia cemerlang. Saya tengok menganying kau, memuji aku. Kita tak biasa dengan orang puji, tak berhenti kan. Tapi budaya ni memberikan galakan kepada kita untuk buat benda baik. Puji kan. Nabi juga puji sahabat-sahabatnya. Lepas tu bagaimana kesejahteraan dapat bantu ekonomi tuan-tuan dan puan-puan apabila negeri kita bersih, tempat kita bersih, orang nak mari pun suka. Ekonomi dari segi sudut pelancongan, orang suka nak mari. Apabila jenayah tak ada, orang suka nak mari sebab selamat. Pelabur ramai nak mari melabur sebab selamat. Premis atau kedai-kedai perniagaan dia nak buka, dia sanggup melabur sebab selamat. Tak ada kecurian, tak ada pecah masuk dan sebagainya. Jadi benda ni memang memberikan kesejahteraan kepada ekonomi apabila rakyatnya baik, apabila rakyatnya cakna antara satu sama lain, apabila rakyatnya ambil peduli tentang orang lain, apabila keadaannya selamat, apabila tempatnya bersih, orang nak mari nego pun suka, maknanya ekonomi akan berkembang dengan baik, insya-Allah. Memang sangat membantu. Suasana yang aman maknanya kurang kadar jenayah dan juga tempat yang bersih menggalakkan pelancongan, orang nak mari pun suka. Pelabur nak mari pun selamat. Terima kasih banyak, minta maaf banyak. Assalamualaikum.